wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian tafsir kita surah An-Nisa pada ayat yang ke-54, hujung ayat yang ke-54, kisah tentang orang-orang yang mendengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dilantiknya Nabi akhiruz zaman daripada kalangan Bani Ismail, dari kalangan Arab. Maka timbullah iri hati, kebencian, maka macam-macamlah yang berlaku dan dilakukan kepada Islam. Jadi apa yang berlaku kepada kita ni sampailah sekarang ni kebanyakannya punca daripada iri hati, hasad, dengki dengan orang-orang Islam. Baik. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannam sa'ira. Maka di antara mereka ada yang percaya dan di antara mereka pula ada yang membelok daripadanya, padahal cukuplah Jahannam menjadi pembakar. Baik, kita sambung balik tafsiran pada ayat yang ke-54. Apa guna mereka itu iri hati lantaran itu? Mereka sendiri mengakui bahawa Bani Israel adalah keturunan daripada Yaqub, dan Nabi Yaqub pula ada anak nama dia Ishak, dan Ishak adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Orang Arab pula yang diberikan kitab Al-Quran dan kebijaksanaan, iaitu Nabi Muhammad yang dapat diutuskan kepada mereka, adalah keturunan Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Tuhan telah memberikan anugerah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi apa yang nak dengki? Datuk kamu sama, iaitu Nabi Ibrahim. Jadi apa masalahnya? Tak ada masalah bagi kita. Tapi bagi orang yang dalam hati dia ada hasad, masalah. Kenapa bukan kami? Kenapa Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi? Ini nama dia iri hati. Penyakit iri hati ni selagi nama manusia ada lah. Kenapa dia duduk depan? Kenapa tak aku? Contohlah kan? Asyik dia duduk kat depan, mailah awal duduklah depan. Ada yang jawab pula, dia tu main lambat pun duduk depan. Yang mana faham? Tak faham tak? Contoh kat Samsia. Contoh. Jadi tak payah dengki lah. Rasa nak depan kosong banyak lagi, mailah depan. Jadi tak payahlah kita nak iri hati. Kadang kita ni memang kita dah cop dah duduk di belakang. Bila orang duduk depan, kita duduk iri hati tengok duduk depan. Panjang tu pun hang lebih depan tak mau juga. Jadi Kak Samsiah kata dia merayu jangan ikut kepala dia. Ya, okey. Jadi bila kita sebut di situ iri hati ni, tengok orang berniaga kaya kita dengki, tengok rumah tangga bahagia kita iri hati, tengok gelamah banyak pun kita iri hati, tengok isteri banyak pun iri hati, tengok anak murid ramai pun iri hati. Kenapa aku tak jadi macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala ni dia letak, dia susun tu elok dah. Dia letak, dia susun tu elok belakang. Kita layan saja, enjoy saja dengan apa yang disusun oleh Allah. Tak payah nak iri hati. Baik, kemudian dan kata dia lagi, kitabnya iaitu Taurat dan hikmahnya dianugerahkan kepada rasul-rasul seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman daripada Bani Israel. Sekarang kurniaan Tuhan, keluarga Ibrahim itu pun belum berhenti, bahkan bersambung pula. Kalau dulu dapat kepada Bani Israel,
sekarang bergilir pula kepada Bani Ismail. Jadi apa masalah? Israel dulu pun dah dapat dah Bani Israel, yang sekarang giliran Nabi akhir zaman pun daripada Bani Ismail, dan kedua-duanya berasal induk daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak payah kita nak dengki kianat. Kemudian, apa yang kamu dengkikan, apa yang kamu iri hatikan, padahal yang empunya kehendak ialah Allah Ta'ala sendiri. Kebesaran bukan kepunyaan kamu, dia adalah bergilir. Nampak tak? Kemuliaan bukan kepunyaan kita, kemuliaan itu bergilir. Ada orang yang dulu jadi aktris, pelakon wanita terbaik dulu, sekarang berlakon tukang baca kopi, jadi mak mertua. Nampak? Dulu hero, sekarang pelakon tambahan. Itu yang kata manusia ni. Dulu top pelakon terbaik, akhir-akhir zaman Allah, sebelum mati ni orang tak minat dia, orang bu bila dia menyanyi. Lepas dia mati, orang puji pula, orang angkat pula. Jadi kemuliaan kita ni macam tu lah. Dulu ceramah saya satu stadium, sekarang satu dewan pun susah penuh. Tengok tak penuh dewan. Yang mana faham, tak faham sudah. Pasal apa? Pasal dia bergilir. Dulu jangan ceramah Ustaz Kazim, mati orang, aksiden balik dengar ceramah, keluar dalam surat khabar, tak sempat dengar ceramah Ustaz Kazim. Dua suami isteri terbunuh apabila motosikal yang ditunggangi mereka terlibat apabila nak menyampaikan ceramah Ustaz Kazim Ilyas. Apa kena-mengena dengan saya pula? Jadi orang takut pula datang, rugilah aksiden kan. Dulu, sekarang lain. Dulu lain, sekarang lain. Dulu flawless, sekarang less. Ya benar, faham, tak faham sudah kan. Baik, di dalam ayat ini kita bertemu lagi dengan suatu basyarah. Apa makna basyarah? Berita gembira. Bashir, mubashir, pembawa berita gembira. Bashira wa nazira. Apa dia bashira? Orang yang bawa berita yang menyeronokkan. Satu lagi nazira, orang yang membawa berita yang memberi peringatan. Nabi Muhammad ni tugas dia cerita hak bagi seronok, dan dalam masa yang sama juga tugas Nabi Muhammad ialah cerita benda hak tak seronok kita dengar. Maka sebagai pendakwah macam itulah, sambung tugas-tugas. Jangan duk cerita bagi orang seronok aja. Cerita hak menegur, memberi peringatan, jangan simpan pula. Sebab ada orang yang main safe, play safe. Dia kata saya ceramah, saya tak mahu apa, saya cerita bab tu, saya tak mahu apa. Payah tu lagi, tak boleh nu, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh masuk nu, tak boleh keluar ni, payah. Saya main. Walaupun benda tu patut ditegur, saya tak mahu. Ada orang macam tu. Itu bukan nazir. Tugas dakwah ialah basyiran wa nazira. Nazir tu hak di sekolah bahasa Arab lah tu, Tuan Nazir. Dia hujung lidah Nazir. Woi, Nazir datang. Tapi sekarang mana ada hujung lidah dah, dalam lidah, tengah lidah. Tu Tuan Nazir tu. Bahasa Arab dia Nazir. Nazir ni main apa? Selalu benda tak seronok. Dia duduk kat belakang, dia tengok cikgu mengajar lagu mana. Duduk kat kursi belakang, dia cek kat sana, dia cek nu, cek sana, cek sini. Dia bukan cari benda betul. Nampak tak? Nazir. Jadi tugas Nabi juga tegur, nasihat, bagi peringatan. Kamu kalau buat macam ni masuk neraka. Kamu kalau macam ni kamu nampak, itu tugas Nabi.
Bukan tugas Nabi ni cerita seronok je, siapa-siapa yang buat macam ni ganjarannya sekian banyak, siapa yang puasa 6 ganjarannya sekian banyak. Bukan macam tu aja. Maka kita ni sebagai pendakwah macam tu lah juga. Jangan duk cerita gelak 24 jam. Saya ceramah gelak. Tu bukan tok guru. Tu tok garu kan tok guru. Tu bukannya ustaz tu pak lawak. Ada benda yang tegas, tegas. Ada benda yang jok. Tengok duk mengantuk, pukul 10.30 duk mengantuk, kena bagi gelak sikit makcik ni. Kalau dalam gelak pun dia duk mengantuk, okay? Ambil dia duk tak kat depan ni, kursi sekali dia, insya-Allah tak ngantuk dah. Jadi berita gembira ialah berita yang dipanggil sebagai basyarah. Meskipun seketika ayat ini turun, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad masih kecil di Madinah, namun ayat ini telah membayangkan bahawa sebagai keluarga Ibrahim, keluarga orang Arab, keturunan lama, keturunan Ismail, itu pun akan diberi kerajaan yang besar. Besar tak kerajaan Nabi Sulaiman? Besar. Kerajaan Nabi Daud besar juga. Daud dulu ke Sulaiman dulu? Siapa pak, siapa anak ni? Daud bapa, Sulaiman anak. Besar tak kerajaan dia? Besar. Tak ada lah kerajaan dalam dunia ni yang boleh lawan kerajaan Nabi Sulaiman. Punya hebatnya. Allah bagi dekat Bani Israel. Untuk Bani Ismail pula Allah bagi seorang Nabi yang hebat, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kerajaan yang besar pada orang Islam. Islam boleh ada sampai di Alaska, Antartika, Amerika. Islam ada di mana-mana sahaja. Pergilah ke mana pun dalam dunia ni, insya-Allah ada orang Islam. Begitu luasnya orang Islam. Dan dengan ayat ini Tuhan mempertautkan kedua keturunan Ibrahim kerana mereka itu satu keturunan. Tidaklah mereka patut meraka hasad, dengki, iri hati sebab Arab dan Bani Israel adalah satu keturunan juga. Dahulu pernah mempunyai kerajaan yang besar, sekarang pun mempunyai kerajaan yang besar. Patutlah disokong bersama-sama dan dipercayai. Okey, jadi tuan-tuan yang saya hormati, sebut yang dipercayai ini, ada ustaz, dia pun kata Ustaz Kazim dia prank orang. Semalam keluar dalam Facebook gambar lengan jadi apa? Katak puru. Jadi pakat kecoh lah satu dunia ni. Bukan Malaysia, dunia. Nah, satu dunia kecoh. Ustaz Kazim kena penyakit sihir katak puru. Kemudian ada orang kata tu berlakon. Tu berlakon. Ya, makeup artis. Dia make up kan untuk saya scene saya kena sihir. Scene tu saya kena sihir. Yang mana kulit saya berubah. Jadi benda ni dulu punya cerita, tapi bila dah berlakon depa buat balik benda tu. Tu. Tapi walaupun benda tu dibuat lakonan berdasarkan cerita saya, tapi bukannya cerita tu 100% betul. Maksud saya, kita tak boleh sebut nama orang ni, cerita orang ni, marahlah orang tu. Jadi kita konon-konon. Misalnya yang datang berubat saya dulu, ada satu orang hulu balang, serba hitam, selempang hitam, baju hitam, dia punya semutar hitam, misai tebal, mai pukul 11 malam. Dia kata aku datang ni nak mengubat Ustaz Kazim. Masa tu arwah PA saya Anwar Mat Taib masih hidup. Dia duk jaga saya tengah-tengah malam di rumah. Anwar tanya dia, siapa nama? Aku
penjaga 4 penjuru alam. Oh sudah, saya masa tu nak tidur tak tidur, terbeliak mata tengok 4 penjuru alam. Ini ambil tugas malaikat ni. Oh duk bersilat dalam rumah. Jadi ada satu scene yang semalam ni kita buat, tapi tak ada lah dia seorang datang, dia main dengan anak dia, main dengan budak dia, duduk bersilat. Kita ubah tang situ sajalah, tapi orang yang datang tu betul lah. Sebab tu tuan-tuan nanti siap filem ni tengok. Tengok nanti kat rumah, kat Zah. Dia kat Astro First. Dia bukan kat panggung wayang. Tak nak PM dosa masa panggung wayang dosa dah. Ni dekat rumah masing-masing. Okey. Ada yang bawa mesin. Saya boleh scan ustaz dan saya boleh tunjuk siapa yang buat ustaz. Oh sudah, saya boleh photostat-kan orang dia. Saya pun tengok tu bukan photostat, tu printer. Dia kata photostat berat macam apa. Kata betul lah, aku suka lah. Jadi ada masa itu dia make upkan dia punya tangan saya, kaki saya. Jadi sebenarnya itulah realiti sekarang pun. Yang berlaku pada saya sekarang ni pun itu mula. Tapi saya sembunyikan. Kak Samsia, Kak Som, Cik Safrida. Cik ke Puan? Puan Safrida. Cik pula dah gatal ustaz. Tak sedar. Saya top up dengan make up. Jadi hari ini saya ceritalah keadaan sakit saya, sebab rasanya saya dah tak boleh lagi dah. Saya dah tak boleh lagi dah simpan benda tu. Ada orang tanya tadi, Master Isaac Zulfakar baik ke buat macam tu and posting? Takkan saya nak tunjuk benda aurat saya dalam Facebook saya. Faham tak Kak Samsiah? Benda tu jadi di sini, benda tu jadi tang sana, benda tu aib pada saya. Jadi saya nak ceritakan apa, kebetulan mereka buat di gambar saya, di lengan saya. Saya masuklah. Takkan saya nak tunjuk keadaan di perut saya, di paha saya. Nah, hanya orang yang dekat dengan saya lah tahu, anak-anak saya, isteri saya. Ini bukannya benda tu benda tipu dah, cuma saya sorok pada orang. Benda yang tak boleh disorok di muka. Jadi hak di muka ni penuh dengan top up semua. Sini top up. Jadi tuan-tuan mana main dekat boleh nampak. Sini top up, sini top up. Ini foundation, ini foundation, ini foundation, ini foundation. Dia jadi luka, kok suka dia. Saat lagi duduk saja dia keluar darah meleleh. Saat lagi dia jadi meleleh, darah kot sini, darah kot sini, darah sini, darah sini. Satu badan ni. Jadi untuk pengetahuan Master Isaac Zulfakar tu, saya nak bagi kiah. Takkan saya nak tunjuk badan saya pada khalayak berjuta akan tengok. Cuma saya kata saya ada masalah. Selama ni saya sembunyikan penyakit saya, tapi saya rasa saya tak boleh lah. Doktor 7 orang merawat saya, ambil kes saya ni pun last dia pun suruh saya cocok steroid saja. Saya pun tak larang nak cocok steroid lah. Sungguh lah tuan-tuan, saya takut lagi dia ada efek pada buah pinggang saya. Saya tak mau lah. Dan saya pun berubat sejauh Kelantan, Terengganu, Johor untuk merawat saya. Hanya orang yang merawat saja yang tahu keadaan saya. Tapi sampai bila saya nak sembunyikan benda ni? Tambah saya keluar dalam TV lagi susah. Jadi saya stres. Kadang-kadang saya bersolek nak keluar dalam TV tu, saya tahan kencing berjam-jam. Sebab saya ambil wuduk. Saat lagi kalau saya pergi buang air kecil, saya kena ambil wuduk nak sembahyang, saya kena make up lain. Tahan dengan sakit pinggang. Jadi saya tak boleh tahan. Sebab tu kadang-kadang saya masuk ceramah, saya cepat masuk, saya cepat lari sebab saya sakit.
dia mari pedih, dia mari merenyam satu badan, dia mari menggeletik satu badan, lagi nak ceramah, lagi dia menggeletik, jadi pedih. Tapi orang tak tahu, saya sampai tempat ceramah, terus pergi cakap apa-apa habis, Assalamualaikum, balik. Boh, sombongnya ustaz, tak salam orang. Saya tak boleh nak salam. Dulu boleh saya salam 1000 orang pun saya salam. Ambil gambar 1000 orang pun tak pahala, tak boleh. Sebab keadaan saya tu. Di setengah orang, adakah saya nak marah? Tak marah, sebab orang tak tahu. Jadi kalau saya ambil tisu basah, saya lap muka saya ni, baru tuan-tuan nampak. Jadi saya dah masukkan gambar real saya dalam Facebook malam tadi pukul 2.30 pagi. Itu gambar tak ada solek. Sini dah habis, sini dah habis, sini dah habis. Jadi hitam muka saya. Badan saya jadi putih, masih kekal putih lah. Lengan saya, tang lengan saya lah putih, tapi tang muka dah jadi hitam. Kaki saya mengecil, tangan saya pun mengecil. Yang besar hanya perut saja. Sebab tu ramai orang kata kena sihir puru katak. Ya. Jadi kena sihir daripada katak. Macam mana tuan-tuan tengok katak tu terkongkang, macam itulah. Kaki katak jadi kecil, tangan katak jadi kecil, yang besarnya entah mana. Itulah saya. Jadi saya dah buat rawatan macam-macam dah. Ya, jadi cuma saya sekarang ni, sahabat saya dari Thailand dah sampai 2 hari lepas. Jadi kita nak cari orang di Thailand itu yang disebut berkali-kali, yang orang jumpa gambar saya di tempat rawatan dia. Nak pujuk balik dia supaya buangkan sihir dia, supaya kalau dengan izin Allah, kalau izin Allah, letaklah jadi sihir dia. Berapa ribu kita nak, kita bayar lah, cari duit bayar. Ya, pada bomo tadi ni, dia suruh dia tarik balik apa yang dia buat. Jadi apa yang keluar dalam Facebook semalam tu betul, bukan gambar saya sebenar, itu gambar make up. Tetapi itulah keadaan dia di tubuh badan saya. Cuma sekarang ni saya boleh tutup. Cuba kalau saya buka kan tuan-tuan pun lari, kan? Jadi saya tak payahlah, biar orang yang merawat saya saja yang nampak. Okey, gitu. Jadi janganlah kata ustaz nak prank ke, marketing ke. Saya rasa saya tak payah marketing. Memang saya dah sentiasa di market pun, nak marketing apa lagi? Kalau saya tak sentiasa di market, orang tak sihirkan saya. Okay? Dan saya pun dah tak tidur berbulan-bulan. Tak tidur langsung. Ya, pukul 4 pagi saya balik syuting. Budak-budak tanya, Datuk tak mengantuk ke? Tak. 8.30 masuk kelas dah, tak mengantuk ke? Tak. Tak ada apa. Pasal apa tak ada apa? Sebab memang saya tak boleh tidur. Dan doktor pun tak tahu nak bagi ubat apa lah. Ubat apa yang saya tak makan untuk tidur? Saya bagilah doktor, ubat lagi kuat pada tu pun saya dah makan, tapi tak mau tidur. Tadi ada orang daripada Johor, dia kata, ustaz, tahniah, sebab ustaz ni best actor. Saya kata, saya baru berlakon satu filem, tak dicalonkan apa pun. Dah, ustaz ni best actor. Kalau pelakon tambahan, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau best actor, dia dapat macam-macam, watak utama lah, apa semua. Ustaz ni macam tu lebih kurang. Kami ni orang-orang biasa, ni ustaz tak ada apa-apa ujian. Ustaz ni tak habis-habis ujian. Jadi ustaz tak payahlah malu, tak payah rendah diri, tak payah apa-apa. Ustaz terus, sebab ustaz Allah pilih untuk dapat satu kebaikan. Ini satu orang tadi daripada Negeri Sembilan. Ya, saya cuba. Sebab lepas ni saya nak jumpa orang besar, dan selepas ni pun saya jumpa orang besar juga sebelum ni. Tapi saya jumpa dalam keadaan susah hati. Saya lagi masuk TV dalam susah hati. Keadaan kita tu, kita nak duduk lama sat lagi, kita sakit, tapi orang tak tahu, kan? Kita duduk tahan make up, duduk dalam TV, nak ceramah tu saja kadang-kadang tahan kencing tu 4 jam.
Ya, pak saya tak nak batalkan wuduk tu, kadang-kadang saya solat daripada pukul 11.30. Nak wuduk sembahyang 1.30, 2 jam tahan, 3 jam tahan. Gitu. Ya, beban dia. Jadi saya tak rasa saya tak mampu dah nak tanggung beban tu. Saya menyembangkan isteri saya, biarlah mama orang tahu, lantaknya lah. Kok dalam ramai yang tahu tu ada orang yang boleh tolong ubatkan, buangkan benda ni. Kalau dia rawatan moden, saya suka kalau doktor boleh rawat saya. Kalau dia adalah penyakit yang melibatkan sihir, ada perawatan yang nak tolong saya pun saya alu-alukan. Sebab saya pun merawat orang juga. Tadi dalam saya duk sakit tu, orang telefon, ustaz, boleh tak tolong tengok anak kawan saya ni sakit apa? Kanser. Dalam hati saya, abang ni tak baca Facebook aku ke apa ke? Tetap saya nak rawat dia, nak bantu dia. Bukan rawat, bantu dia. Walaupun saya sakit, tetap saya tolong orang. Semalam budak datang, tak boleh bercakap, umur 4 tahun. Anak dia tak boleh berjalan, umur 12 tahun. Tetap saya nak bagi rawatan. Dan dengan izin Allah, ada yang berjaya sihat, sembuh. Tapi hak saya duk rawat pada diri saya, Allah tak bagi sembuh. Belum sampai masa dia agak syamsiah, dia nak hapus dosa banyak. Jadi lagi kita ceramah dalam keadaan susah, mudah-mudahan lagi banyaklah pahala dapat. Jadi tuan-tuan, tak payahlah kita kata Ustaz Kazim ni marketing ke apa. Tak ada marketing pun. Itu bukan tugas saya untuk marketingkan filem saya ni. Itu tugas Mawiul, syarikat dia tu yang akan buat marketing dengan Astro. Tugas saya ialah berdakwah. Dan apa yang saya cerita tu ialah kiasan gambaran keadaan di kulit saya, di badan saya. Saya tak mau tunjuk di bahagian-bahagian itu sebab aib, malu. Jadi saya tunjukkan yang dia orang make up. Jadi macam tu lah lebih kurangnya bentuknya. Boleh faham? Jangan kata prank lah apalah. Jadi hak mana duk kutuk saya tu, alhamdulillah lah. Ya, dia tak tahu kita nak marah siapa, orang tak tahu. Kita nak marah siapa, orang tak tahu. Yang kita kena marah tahu, tapi buat-buat tak tahu. Ada juga yang tak tahu tapi tak mau ambil tahu, tapi nak komen juga. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang rasa boleh tolong saya menyelesaikan masalah tidur saya, masalah kulit saya, bibir saya ni pun dah jadi hitam, ni pun terbelah ni. Ni terbelah ni. Mawi pula suruh menjerit, terkejut. Apa? Period ngarang. Terbelah lagi teruk lagi. Tapi saya taklah kata kat director macam tu. Mulut aku ni terkoyak, hang tu suruh nganga lagi macam mana? Aku seorang je nganga, hampa tak nganga. Action lagi sekali, retake balik. Lagi luar. Berat, terbelah lagi muak nak belah sini ni. Belah sini dah okey dah. Koyak balik belah sini. Duk diam. Terlupa pergi makan-makan buka lulas, koyak balik. Aduh. Tu yang bibir jadi hitam ni. Saya boleh tarik bibir ni. Tarik, pakai lip balm semua ni. Jadi sampai tahap macam itu. Ni atas ni boleh tarik ni. Ni atas ni. Ya, boleh tarik keluar. Ya, jadi muka jadi hodoh. Dulu orang tengok muka, handsome-nya jejaka Melaya ni. Sekarang tak ada. Tu yang saya kata penyakit ain. Dulu saya kata ain. Ya. Tapi orang kata Ustaz Kazim tu proper. Ustaz Kazim ni proper ya, saja dia nak cari ya. Mai jumpa saya. Mai saya telanjang depan dia. Tengok proper tak proper. Nak kata aku proper. Takkan saya nak cerita benda-benda tu. Cukup saya dengan doktor sudah lah. Tapi kita dah bagi peluang pada mereka, tak berjaya juga, Allah tak izin.
kita cari lagi, usaha lagi, gitu. Jadi selama ni saya duduk sorok dengan tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan kalau jumpa saya kadang-kadang saya pakai serban tutup. Kadang-kadang saya main surau tutup pakai serban ni. Ustaz Kazim tu jadi orang Arab ke? Jadi Red Indian ke apa ke? Tak, pasal malu muka. Saya tak mau Parlimen tahu. Saya tak mau jemaah lelaki tahu, tak mau Ustazah Hindun tahu, Kak Wuk tahu dulu ni. Tutup muka. Okey, jadi tutup. Sebab tu kadang-kadang saya tak sembahyang sini pun, saya sembahyang di rumah jemaah. Kadang pergi surau Darul sebab saya tak larat nak solat. Saya lagi kalau pergi macam ni, terkejut pula Cik Nayan. Terkejut pula Cik Suhaimi ni, apa hal muka ustaz ni. Saya rasa rendah diri. Sebab tu saya duduk kurung banyak dalam rumah, dalam bilik, sebab keadaan diri saya tu. Tu yang duduk bincang dengan isteri, tak boleh mau kalau kita ya duduk simpan, bagi tahulah ke orang, ke orang hak mana Allah izinkan boleh bantu kita. Sama sikit kawan ni doa sikit, kawan ni doa sikit, mudah-mudahan hilang. Sebab tu saya tak ajak tuan-tuan mai ke rumah saya, sebab macam-macam benda saya tak tahu. Kita ada CCTV tu rakam macam-macam orang depan rumah saya. Ada yang berhenti tengah-tengah malam, dia buang benda depan rumah, lagi dia jalan. Ada yang berhenti ambil gambar, puh sana, puh sini. Jadi kita tak tahu. Jadi jangan tuan-tuan kata Ustaz Kazim tu sombong, rumah dia pun tak nak ajak orang pergi. Sebab saya tak tahu siapa dia. Nak main jumpa barakah. Hembus di barakah ni. Kalau kena pun ramai-ramai. Kak Som kena, Kak Zah kena, Rahmatiah kena, Syahrul Lil Alamin kena, Kak Ros kena. Sebab ada ustaz dia nak ziarah saya 4 orang. Bila dia sampai di rumah saya, dia tengok ada Sami Siam seorang dengan 3 anak murid dia botak-botak semua tengah hari. Dan yang peliknya dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Jadi banyaklah cubaan nak lepaskan benda dalam rumah saya. Jadi kita duduk tengok dalam CCTV, ada yang kita boleh kejar. Macam baru ni anak saya kejar, lari dia. Jadi ini contoh orang yang busuk hati, dan kita tak tahu apa motif yang mereka buat macam ni. Jadi cukup. Jadi kalau tuan-tuan tengok tangan saya ni pun, dulu tangan saya ni orang duk puji, Allah tangan lembutnya. Sekarang ni dia nampak. Ini contoh tangan saya ni yang saya boleh tunjuk. Ni contoh. Ni nampak ni. Ni contoh. Ini baru contoh sikit saja ni, nampak ni. Dia nak jadi luka, dia jadi luka. Saja-saja dia luka, dia macam kulit nipis. Dia pecah gitu aja. Okey, dia jadi, kau suka dia nak jadi hitam mana pun. Ni contoh. Dulu forum perdana tangan saya macam ni, orang duk tengok. Bila tengok di sini, ni dah ni. Tuan-tuan boleh tengok ni. Contoh. Ini satu badan ni. Dia mari luka, dia mari pecah. Jadi macam mana saya nak salam orang? Macam mana saya nak duduk dengan orang lama-lama? Bukan saya sombong. Sebab tu kadang-kadang bila saya habis kuliah ni, saya naik motor laju-laju pergi. Ada orang kata, amboi sombongnya, berhenti, tak tahan, tak berhenti. Sebab saya tak bersedia. Saya tak takut 1 jam saya duduk ceramah dalam kelas tu, tak apa jadi kat muka aku. Sebab tu saya lari dalam kelas tu, balik dalam bilik tu. Dah ready pun saya main balik. Sebab tu saya tak apa suka orang tahan tengah jalan tu. Sebab saya pun tak suka tengah ceramah handphone bunyi. Ustaz Ahmad terlupa tutup. Jadi daripada, sebab baru ni PA saya dapat panggilan daripada jemaah satu masjid negeri. Jemaah daripada masjid negeri, bukan negeri Perak, negeri lain. Bulan Ramadan yang lepas saya ceramah di sebuah masjid negeri pukul 9 pagi. Jadi saya sampai daripada pintu belakang tu, saya terus masuk.
Saya terus bagi ceramah. Habis ceramah, imam besar kata, "Ustaz, terus masuk." Masuk dalam bilik imam besar. Jadi orang telefon PA saya, "Ustaz Kazim tu sombong. Tak bergambar dengan jemaah, tak bersalam dengan jemaah. Ustaz-ustaz lain lagi top pada dia pun salam. Azhar Idrus bersalam, Ustaz Samad bersalam, Zakir naik pun salam. Ini Kazim Ilyas mana tak salam, sombong. Dah aku ni tak ada siapa-siapa yang kata nak salam aku, siapa?" Dia tak tahu masalah kita ni. Dengan tak tidurnya, dengan sakitnya, masa tu tengah belakang saya ni luka. Ni belakang ni. Saya kata apa yang pedih ni? Duk tahan pedih tu ceramah 1 jam setengah. Air pula mereka tak jamu. Bulan puasa. Dia fikir tak ambil gambar dengan dia ya. Jadi bagi lepas ni semua orang tahu dah apa masalah Ustaz Kazim. Ini bukan marketing untuk filem, bukan marketing untuk diri saya, tak. Cuma saya sebut tadi, saya merayu. Kalau ada yang buat saya iri hati, marah pada saya minta maaf. Kalau ada perbuatan saya ni yang menyinggung hati dia, saya minta maaf. Dan saya merayu lah, tariklah balik apa nama upah ke apa bala semua yang dia buat. Yang kedua, kita duk cari alamat lagi orang yang buat saya tu, dan sahabat saya akan tolong cari dan sanggup pergi jumpa. Yang ketiganya, ini bukan marketing, ini memang saya dah tak tahan. Kalau saya tahan, saya diam. Tapi dah 8 bulan saya macam ni. Sebelum tu pun dah sakit, tak boleh berjalan, kaki saya bengkak. Bermula daripada bengkak itulah dia merebak. Lepas saya operate kaki tu. Saya operate kaki tu pun orang tak percaya. Tu pun dia orang kata Ustaz Kazim berlakon. Yang saya tak boleh berjalan tu, bertopang tu, yang saya keluar daripada sini, saya tengok gambar saya kena bakar tu, bekas kena bakar. Saya taklah kata orang yang bakar tu buat saya. Tapi apa sebab dibakar? Dalam bekas yang ada abu. Apa tujuan? Lepas itu kaki saya bengkak. Bila saya pergi jumpa doktor, doktor kata bisul. Saya tekan, tak sakit pun. Dia kata belum matang, belum masak. Hari Jumaat kita belah. Daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis dia duduk bengkak. Bila pergi ke hospital, apa nama jumpa doktor, doktor kata okey, sudah boleh belah. Dia bubuh injek jek satu. PA saya rakam. Saya ni pemakan ubat cair darah. Luka sikit saja darah tak berhenti. Nak cabut gigi pun kena stop makan. Cair darah tu kena stop. Masa tu dia belah, darah saya tak ada, nanah pun tak ada. Ada satu ustaz dia react, ini Ustaz Kazim propa ni, buat tongkat lah berjalan. Jumpa doktor, dia kata, saya kata nak jumpa doktor mana lagi, kaki aku kena belah. 2 kali ditoreh dia, dipicit, ditarik, dikorek. Saya tengok je, hang korek apa? Danah tak ada, darah tak ada. Jadi saya simpan video tu. Jangan cakap saya tak jumpa doktor, jangan cakap saya tak buat rawatan moden. Dan selepas itulah kaki saya mula jadi benda yang menakutkan saya. Asalnya sikit, kemudian dia merebak. Sampailah sekarang ni. Jadi saya simpan benda tu. Daripada kaki dia naik sampai ke muka. Sesorok saya, tapi saya tak larang nak sorok. Duit saya habis 10,000 duk buat rawatan. Buat solekan ni bukannya murah tuan-tuan. Saya tak pakai hak murahnya ni. Semua luar negeri punya ni mahal ni, nak tutup supaya nampak rata. Tapi saya rasa tak boleh dah mama.
Jomlah kita keluar pada alam yang nyata. Tak payahlah nak make up ke apa ke, bagi tahu lah orang. Sekali orang tuduh kita sombong, orang tuduh kita belagak, biar dia tahu tu dia Ustaz Kazim. Malu tak? Memang malu. Lepas ni TV nak panggil pun takut lah. Orang nak panggil ceramah pun takut. Ustaz Kazim tu menyakit tu. InsyaAllah dia tak berjangkit. Sihir ni untuk saya. Anak saya pun tak ada apa. Dia anak saya duk cokoh elok, tak ada apa. Isteri saya pun tak kena apa. Cucu saya insya-Allah setakat ni okey lagi. Dia tak kena siapa. Kalau nak kena sihir ni merebak dengan Baharudin tu kena lah. Siang malam pagi petang dengan dia PA saya atau pembantu saya Faiz Amin yang duk rekod saya ni siang malam. Ahmad ni selalu buat program tapi jauh. Tak kena lah kat dia. Nampak dalam TV tu dekat dalam Facebook kan, sebelah-sebelah je ustaz, padahal saya buat tempat lain, dia buat tempat lain, tak jumpa. Yang duduk sebelah saya tu Amin, dia yang duduk sebelah saya tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan jangan takutlah duduk mengaji dengan saya kat Syam, tak merebak kat Syam. Kalau ini sihir, insya-Allah dia hanya untuk saya aja. Okey, insya-Allah saya boleh tanggung, sebab benda sihir ni dah lama sangat saya hadapi. Tapi kali ni memang lain macam sikit, sebab dia kacau fizikal luaran saya. Dulu dia kacau dalaman saya, sekarang dia merebak jadi macam katak, buruknya macam mayat. Begitulah bandingan dia. Jadi saya tak siarkan dalam Facebook, sebab saya pun takut benda tu akan disimpan dalam Facebook sampai kiamat, gambar tu. Jadi saya tunjukkan kiasannya ialah lengan saya yang disolek dengan solekan khas untuk filem tu. Macam tu lah menanggungnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok pun, gelinya. Kalau saya tunjuk yang real pun, gelinya. Jadi takkan saya nak tunjuk yang real kat Syam kan, lari kat Syam, selalu duduk depan, belakang, takut dengan Ustaz Kazim. Tak payah takut. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakan, mudah-mudahan saya sihat, cepat sembuh, dan ada orang yang betul-betul ikhlas nak menolong saya, merawat saya. Sebab dulu ada yang datang menipu, minta sampai 8,000 sekali rawatan. Dia kata ada orang tanam depan rumah ustaz. Dia kata pi korek depan tu, bawah pokok tu ada benda tanam. Anak murid dia pun pergi korek, jumpa, ni dia ustaz. Saya tengok, padahal sebelum depa korek tu saya nampaklah depa tanam. Sebab rumah saya ada CCTV, betul-betul tala tempat depa tu. Berhati-hati tuan-tuan dengan pokok ni. Saya kata pergi baliklah, nampak CCTV tu nganga dia. Memang baca ayat Quran, tahu. Kita kalau orang bodoh ni percaya. Padahal mereka korek, mereka tanam, mereka berlakon. Ada hak tak reti apa, baca ayat kursi pun tak betul. Saya kata adik pergi balik tu, betul dengan ayat kursi tu. Saya cakap direct. Ada yang datang serba hitam semua ni. Saya tanya satu je, pendinding kuat tak? Kalau rasa pendinding tak kuat, tolong balik. Ni bukan calang-calang, saya kata. Kalau saya sendiri pun, bukan saya menyerah tak, saya bergeluk ni pun teruk saya. Kalau hampa ni tak ada apa-apa, balik. Saya takut jadi hampa pula. Jadi saya nak yang betul-betul ikhlas. Bukan yang datang ni nak merawat saya, ustaz, ambil gambar saya ustaz, tak pergi masuk Facebook dia. Itu baru marketing dia. Selesai merawat Ustaz Kazim Ilyas, apa tujuan dia? Kalau saya tak bergambar, saya lagi sombong. Ustaz buat peace tak? Peace yo, macam tu je depan. Jadi betul-betul mengubat. Bukan datang sebab nak glamour, bukan sebab nak tunjuk terror, bukan sebab aku terror pada orang lain, tak. Bukan aku datang ni Ustaz Kazim ni, aku nak pau duit dia. Nak pau apa, saya dah habis ratus ribu dah, puluh ribu dah habis. Nak pau apa? Oh kaya dah. Jadi betul-betul datang
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudah. Saya takut saya satu hari nanti saya dah malu jumpa orang, saya tak boleh ceramah. Saya tak mau duduk dalam rumah tu, kurung dalam rumah. Jadi saya rasa apa yang mereka buat pada saya tu seolah-olah untuk itu. Kaki jadi kecil, badan jadi kecil, diri lama tak boleh, perut jadi besar, jadi malu pada orang. Nah, baik, jadi itu penjelasan saya pada tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan selepas ni tak payahlah kata Ustaz Kazim tu habis-habis kelas lari tu sombong melegak Ustaz Kazim tu. Dah, bukan. Ya, cuma saya tak payah cerita lah, tapi dah kecoh satu Malaysia ni, saya cerita sajalah. Jadi terima kasih kepada doktor-doktor yang sedang merawat saya sekarang. Terima kasih juga pada doktor-doktor yang banyak yang buat temu janji nak jumpa saya. Terima kasih kepada pengamal perubatan alternatif, perawatan Islam tradisional yang tolong selama ini, dan yang nak tolong saya, dan yang paling ramai sekali yang doa buat sembahyang hajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa dan saya kembali sihat semula, pulih, flawless balik. Ya. Tapi orang rumah saya suka macam ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Okey, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.